Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, kita akan sambung lagi pembelajaran kita hari ini dengan topik yang keempat. Okay, itu nisbah, kadar dan kadaran. Okay, untuk topik hari ini kita akan sambung dengan subtopik yang kedua, itu berkenaan dengan kadar. Okay, apakah yang kita boleh kaitkan antara kadar dan juga nisbah? Okay, sebelum itu kita tengok standard pembelajaran ataupun objektif pembelajaran untuk hari ini adalah untuk menentukan hubungan antara nisbah dan juga kadar. Okay, so apakah hubungan antara kadar dengan nisbah? Kadar dengan nisbah ialah, kadar kita boleh tulis dia dalam bentuk nisbah. Okay, tapi perbezaan dia adalah kadar menunjukkan dua kuantiti yang berbeza unit. Okay, kalau nisbah dia melibatkan unit yang sama. Tapi kalau kadar dia adalah perbezaan antara dua unit. Okay, tengok kat sini contoh, adakah 1.5 kilo per 3 kilo. Nisbah yang diberi adalah 1.5 kilo per 3 kilo merupakan kadar. Yang ni kita tidak boleh katakan dia sebagai kadar sebab dia mempunyai unit yang sama. So ini adalah nisbah sebenarnya. Dia bukan kadar sebab dia punya unit yang sama. Begitu juga dengan 1.5 kilo per dengan 3 gram. Unit yang sama, cuma perbezaan dia unit yang besar dan unit yang kecil. So kamu kena ingat kadar adalah dua kuantiti yang berbeza unit. Untuk latihan hari ini, kita akan buat tajuk kadar dan objektif pelajaran kita adalah menentukan hubungan antara nisbah dan juga kadar. So soalan yang pertama, apakah maksud kadar? Tahap penguasaan 1, di mana kamu kena fahamlah apa itu maksud kadar. Kadar adalah suatu perbandingan antara kuantiti yang punya unit yang berbeza. So kamu pilihlah antara dua ni yang mana menunjukkan maksud kadar yang sebenar. Soalan yang kedua, manakah antara yang berikut merupakan kadar? So kita boleh bandingkanlah antara nisbah yang diberi ni yang manakah menunjukkan kadar. Kamu faham kadar tadi adalah perbandingan antara dua kuantiti yang punya unit yang berbeza. So kamu tengoklah kalau ke atas dengan ke bawah ni unit yang berbeza, so dia adalah kadar. Kalau unit yang sama, dia bukan kadar. Untuk soalan yang ketiga, kita nak menentukan kadar bagi situasi yang berikut tahap penguasaan 2. Contohnya kat sini, Aida Jebat membeli 20 biji telur dengan harga RM8.20. So kadar ni adalah, di bahagian atas kita boleh letakkan harga, itu RM8.20 dan bahagian bawah dia adalah telur. 20 biji telur. Maksudnya perbandingan yang dibuat antara harga dan juga bilangan biji. So kadar yang kita akan dapat untuk sebiji telur adalah 41 sen. Di mana kita bahagikan lah. RM8.20 kita bahagikan dengan 20 biji. So maksudnya RM41 sen per biji. Sebiji telur berharga 41 sen. Yang kedua, Winnie berenang 2 km dalam masa 10 minit. So kita boleh masukkan ke atas ni 2 km dan di bawahnya kadar dia adalah perbandingan antara kilometer dan juga 10 minit. So untuk dapatkan kadar yang kadar untuk per minit, kita bahagilah 2 km bahagi dengan 10 minit. So kamu akan dapat berapa kilometer per minit. Berapa? So kamu kira lah. So yang bahagian kotak yang ketiga ni kamu tuliskan macam yang ni lah. Berapa per dengan berapa. Samalah macam yang ni, Johan menggunakan 270 unit elektrik pada bulan April. So kadar dia, perbandingan antara 270 unit pada bulan April. So bulan April ni ada berapa hari? Ada 30 hari. So kita masukkan 30 hari. Dan kamu bahagikan 270 bahagi dengan 30. Berapa unit per dengan hari. Soalan C pun sama. Sebuah kereta menggunakan 30 liter petrol untuk satu perjalanan sejauh 240 km. So yang atas ni kita akan masukkan 30 liter per dengan 240 km. Kita bahagikan. Ini simbol bahagi. Kemudian berapa dapat liter per kilometer. Maksudnya berapa liter untuk setiap 1 kilometer. Itu soalan yang keempat. Kita nak tukarkan kadar yang berikut kepada unit yang diberikan lah. So ini semua adalah ulang kaji. Kamu dah pernah buat sebelum ni. Macam mana kita nak menukarkan unit. Contohnya tukarkan 20 km per jam kepada meter per saat. So kalau kamu masih ingat lagi, kilometer nak tukar kepada meter, maksud dia kita kena darab dengan
1000. Okey, that's why lah 20 km saya darabkan dengan 1000. Dia akan convert kepada simbol, kepada unit meter. Okey, kemudian daripada jam kepada second. Okey, jam ikut dia punya flow dia, jam, minit, saat. Okey, so jam kepada minit kita darabkan dengan 60. Okey, minit kepada saat kita darabkan dengan 60. Okey, sebab tu lah ke bawah ni dah jadi 60 darab dengan 60. Sama juga macam 1 jam darab 60 minit darab 60 saat. Okey, 1 ni tak tulis pun tak apa. So, kita akan bahagikan, kita akan dapatlah 5 per 9 minit per saat. Okey, tukarkan 72 km per jam kepada meter per saat. Okey, samalah kilometer. Okey, sama macam yang ni tadi. Okey, nak tukarkan kilometer kepada meter, kita kena darabkan dengan 1000. Okey, barulah dia akan convert kepada unit meter. Kemudian jam kepada saat, sama juga macam ni. Okey, maksudnya kita akan darabkan 1 jam darab, 1 jam darab dengan 60 minit darab dengan 60 saat. Okey, barulah kita convert kepada unit saat. Okey, kemudian kita akan bahagikan dia. Kita akan dapatlah berapa nilai kat bawah ni. Okey. Untuk soalan B, kita tukarkan 50 kg per meter kepada gram per sentimeter. Okey, samalah kita nak tukarkan unit kilogram kepada gram. Okey, kita ingat lagi kali kilogram nak tukar kepada gram, maksudnya kita kena darabkan dengan 1000. Okey, so 50 darab dengan 1000 gram. Barulah kita akan convert kepada unit gram. Kemudian untuk unit sentimeter, okey, asalnya adalah unit meter, kita nak convert kepada unit sentimeter. Okey, so meter kepada sentimeter kita akan darabkan dengan 100. Okey, maksudnya kat sini 1 meter darab dengan 100 sentimeter. Okey, dan kita darabkan semua dan bahagilah. Okey, barulah kita akan dapat berapa nilai untuk gram per sentimeter. Okey, sekian, terima kasih.